Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini ialah di kelas subjek akhlak untuk tahun 2, tapi kita buat tahun 1 sebab nak habiskan silibus yang lama. Okay, sebelum kita start kelas kan, kita mestilah nak kena baca doa belajar dengan doa penerang hati. Okey. So, sama-samalah kita baca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina indaka wanshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin rabbal alamin. Okey, murid-murid yang saya kasihi sekalian, apa khabar semua? Saya harap baik-baik sahaja. Okey. Sebelum tu, ingat lagi tak apa yang kita belajar pada minggu lepas? Ialah adab-adab terhadap ibu bapa. Adab-adab semasa bersama ibu bapa. Ingat lagi tak adab-adab dia? Okey, untuk subjek hari ini Ustazah nak ajar pergaulan unit 2, pergaulan bersama guru dan juga pergaulan bersama orang alim. Okey, boleh buka buku teks. Ni buku teks akhlak muka surat 41. Okey, yang tak ada buku teks boleh rujuk video dan slide yang Ustazah tunjuk kat depan awak. Okey. Okey, sebelum tu kita tengok video ni dulu. Okey, unit 2 pergaulan bersama pergaulan bersama guru. Okey, di akhir pembelajaran murid dapat yang ni dia nak cerita objektif. Kita belajar tajuk pergaulan bersama guru yang unit 2 ni, apa yang kita dapat selepas habis belajar ni. Okey, yang pertama ialah menyebut adab-adab ketika bersama-sama guru. So awak akan dapat sebut apa itu adab-adab ketika bersama-sama guru. Yang kedua, menyatakan fadilah beradab dengan guru. Fadilah beradab dengan guru ialah kebaikan. So awak akan dapat tahu apa kebaikan yang kita dapat bila kita beradab dengan guru. Yang ketiga, menyatakan kesan tidak beradab dengan guru. So kita akan dapat tahu juga apa akibat kalaunya kita tidak beradab dengan guru. Okey, next. Kita tengok video Okey, sambil-sambil tu tengok buku teks. Okey, kat sini Ustazah nak tunjuk video pasal adab-adab ketika bersama-sama guru. Maksudnya video contoh. So saksikan video ni bersama Ustazah. Kejap Okey, murid-murid selamat menonton. Alamak cikgu buat terkejut pula. Buat terkejut. Kena menghormati dan membantu guru.
Jangan takut. Doa menuntut ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berilah aku kefahaman yang baik. Okey, daripada adab-adab ketika bersama-sama guru daripada video tu tadi, dah boleh tengok contoh kan dekat video tu. Yang pertama, tengok rujuk buku teks muka surat 41. Yang pertama ialah memberi salam apabila bertemu guru. Ya, kita kena memberi salam apabila bertemu guru. Ni tak bila nampak cikgu je terus nak lari, nak menyorok. Takutlah kono ada buat salah lah tu kan. Yang kedua ialah sentiasa mendoakan guru. Ya. Nak dapat berkat, nak dapat restu guru, mestilah kena selalu mendoakan guru. Guru ni pun sama juga dengan ibu bapa. Kita kena selalu mendoakan guru. Okey, yang ketiga, hormat dan kenang jasa guru. Ya, bila kita besar dah berjaya, kita kena kenang jasa guru. Masing-masing macam saya sendiri pun saya ada pengalaman. Dah besar, mesti akan ingat cikgu-cikgu kita yang lama yang ajar sekolah rendah, sekolah menengah, masuk sampailah masuk U macam tu. Hormat dan kenang jasa guru. Kena saling hormat, menghormati. Ni tak dengan guru pun nak cakap kasar-kasar kan. Itu adalah perangai yang tidak elok. Okey, yang keempat, sentiasa mendengar ajaran guru. Ya, dalam kelas kita kena fokus. Kalau kita dalam kelas kita tak fokus, duduk main, tambah-tambah yang duduk belakang-belakang kan, mentang-mentang cikgu duduk depan, dia tak nampak, dia ingat cikgu tak nampak, dia duduk main-main kat belakang, main kad lah, main pemadam lah kan. So maksudnya kita tak fokus pada ilmu yang guru beri. Macam mana kita nak tahu ni lepas habis belajar, cikgu saya tak faham lah, macam mana nak faham kalau kita tak tengok, tak fokus apa yang guru ajar. Sentiasa mendengar ajaran guru. Guru bagi nasihat, kita pun kena dengar. Tak boleh ambil sambil lewa. Okey. Yang seterusnya, muka surat 42. Pandang guru dengan penuh hormat. Yang kelima, pandang guru dengan penuh hormat. Ni tak cakap dengan cikgu pun tunduk je. Bukan malu. Tapi tahlah. Takut sangat nak pandang muka cikgu, garang agaknya cikgu tu kan. Pandang guru dengan penuh hormat. Okey, yang keenam. Sentiasa menolong guru. Ni tak cikgu nampak jauh dah bawa barang berat tu, dia terus menyorok. Sebab apa? Sebab tak nak tolong cikgu. Beratlah barang-barang cikgu. Aduh. Kita kena sentiasa menolong guru. Barulah macam barulah ramah mesra, barulah cikgu selalu kenal awak kan. Tak kisahlah cikgu tu tak mengajar kelas kita pun, sekalipun kita nampak dah cikgu tu susah, kita kena tolong. Cikgu suruh ambil buku, kena pergi ambil. Okey, yang ketujuh. Ucapkan terima kasih kepada guru. Selalulah ucap terima kasih kepada guru. Tak payah bayar pun. Ucapan terima kasih ni free je. Bila-bila masa kena ucap. Perkataan maaf pun sama. Kalau kita buat salah, kita dah tahu kita buat salah, cepat-cepatlah minta maaf. Ni tak tunggu. Sampailah entahlah dah tak ingat dah maaf tu kita buat dah tak ingat dah kita pernah buat salah pada guru. Sebab apa? Sebab duk suka tangguh-tangguhkan perkataan maaf. Dah tahu buat salah terus minta maaf. Okey. Yang ke-8, adab yang ke-8 ialah duduk dengan sopan dan tertib. Ni tak duduk dalam kelas pun duk congek-congek kursi kaki dua macam tu. Lepas tu jatuh. Dah dapat sakit kan. Duduk dengan sopan dan tertib. Ni duduk dalam kelas kaki terkangkang-kangkang lah. Kita nak duduk selesa tapi tak boleh duduk
orang kata apa, duduk tidak sopan lah. Nampak macam, orang dah nampak macam, duduk terkangkang ni tidak sopan ni. Nanti kan orang nampak terkangkang je. Contohlah, Ustazah bagi contoh. Duduk dengan sopan dan tertib. Nak belajar, nak duduk elok-elok lah, tegak kan. Baru tak mengantuk. Ni lesu, lemau je dalam kelas. Okey. Seterusnya, buka muka surat 43. Fadilah beradab dengan guru, muka surat 43. Fadilah ni ialah kebaikan. Apa yang kita dapat? Dapat yang baik lah orang kata. Dapat yang baik daripada dengan perbuatan kita tu, beradab dengan guru. Yang pertama, disayangi oleh guru. Mestilah cikgu sayang. Asyik tolong cikgu je kan. Lama-lama cikgu dah ingat dah muka dia. Dah ingat dah nama dia. Cikgu pun balik rumah ingat dia je kan. Dah sayang, disayangi oleh guru. Tak adalah macam tu. Tapi kalau orang kata bukanlah orang yang tolong kerap tu cikgu sayang dia je. Tak. Maksudnya selalu beradab dengan guru, cikgu sayang. Macam tu. Mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Di dunia pun kita dapat, di akhirat pun kita dapat. Sebab apa? Sebab yang tadi itulah, selalu ucap terima kasih, ucap kataan maaf, jumpa cikgu bagi salam, minta restu. So berjayalah hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Allah, hampir tersasul dah. Yang ketiga, ilmu yang dipelajari diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya cakap tadilah, mendapat restu daripada guru. Maksudnya kita nak exam ni, aku buat salah lah dengan cikgu, tapi taklah, takutlah nak minta maaf. Takut pula. Kena, sebelum nak jawab ujian tu, kena pergi minta maaf. Barulah berkat. Kan? Yang keempat, hubungan dengan guru bertambah mesra. Ni yang saya cakap tadi, bila dah selalu tolong cikgu, bagi salam, mesra lah hubungan kita dengan cikgu kan. Yang kelima, mudah memahami pelajaran. Belajar, fokus, duduk tertib. Fahamlah belajar. Subjek yang belajar dalam kelas tu, kita mudah faham. Okey. Seterusnya, akibat tidak beradab dengan guru. Ni yang saya cakap tadi, kesan bila kita tidak, kesan atau akibat yang kita dapat bila kita tidak beradab dengan guru. Kita tidak menghormati guru. Kita tidak buatlah yang benda-benda orang kata tadi, yang kita adab-adab tadi. Tidak hormat, tidak tolong cikgu. Lepas tu derhaka. Bukan derhaka. Kalau derhaka ni kat ibu. Kalau cikgu ni macam tidak hormat lah. Cakap kasar-kasar, marah-marah. Lepas tu cikgu tegur, kita melenteng. Tak boleh lah macam tu kan. Apa kita tengok, apa akibat tidak beradab dengan guru. Pertama, dibenci oleh rakan. Memang rakan tak sukalah orang yang duk kutuk-kutuk cikgu kan. Cakap kasar-kasar, lepas tu lari-lari daripada cikgu. Lari-lari sebab tak nak tolong. Lepas tu yang kedua, ilmu yang dipelajari tidak berkat. Tu semestinya orang yang tidak beradab dengan guru ni, kalau cikgu dia tegur, dia marah-marah, dia bentak-bentak, dia melenteng, jeling mata sikit pun, tu ilmu yang cikgu ajar tu masuk kelas tu tidak berkat. Yang ketiga, susah untuk mengingati ajaran guru. Memang. Yang ni memang pengalaman saya lah kan. Pernah lah dulu, kecil-kecil dulu kan. Saya ni adalah buat salah ke cikgu saya. Kerja sekolah saya tak buat. Maklum sajalah, malas. Dah duduk rumah main je. Susah untuk mengingati ajaran guru. Mestilah. Dah lah kerja sekolah tak buat. Lepas tu, cikgu marah, kita menjawab. So cikgu pun cakap, tak apalah, tak nak belajar dah. Tak payahlah belajar. Dah cikgu cakap macam tu pula. Memang susahlah untuk mengingati ajaran guru. Tambah-tambah dalam nak jawab ni, dalam peperiksaan, nak jawab ujian. Duk fikir-fikir apa nak jawab ni. Aku dah ingat, aku dah baca dah tadi. Tapi tak ingat-ingat. Maksudnya kita ada buat salah dengan guru kita. Tu mesti. Saya pernah lah juga dulu kecil-kecil kan. Rasa belajar-belajar dulu. Okey. Gagal dalam pelajaran. Tu dah lah tak jawab. Dah tak boleh jawab periksa tadi kan. Memanglah akan gagal lah dalam pelajaran. Dah tak berkat.
Sebab itulah kita kena beradab dengan guru. Hilang ilmu yang kita belajar dalam kelas tu. Sia-sia je datang sekolah. Contoh macam itulah. Okey, yang kelima, kesal di kemudian hari. Ni mesti. Dah lah gagal dalam periksa. Ya Allah, kenapalah aku tidak beradab dengan cikgu aku. Aku tak hormat dia. Ya Allah, kenapalah aku duk maki-maki dia. Kan? Okey. So kesal dah di kemudian hari. Bubur pun kata apa, nasi pun dah jadi bubur. Dah tak boleh buat apa. Dah tak boleh undur dah. Kan? So kita bila cikgu bagi nasihat ni sebab tak nak bagi menyesal macam tu lah. Okey, yang seterusnya. Yang keenam, hubungan dengan guru tidak mesra. Mestilah cikgu pun macam aduh budak ni jumpa dia dah lah cakap kasar-kasar dengan aku, dah tak hormat aku. Contoh yang saya bagi kan. Dah lah tak hormat saya. Dah lah hina-hina saya. Buat benda tak elok kat cikgu pula. Memanglah hubungan dengan guru tidak mesra. Cikgu pun tak ingat lah nama dia, nama apa habis sekolah tu. Dia datang, cikgu ingat lagi tak saya tak ingat lah nama awak. Contoh bagi. Tapi biasalah kan, orang-orang yang nakal ni guru-guru mudah ingat, biasalah. Tapi mungkinlah dia orang kata apa dah menyesal kan sebelum nasi menjadi bubur. Dah minta maaf apa semua kan. Okey, yang ke-7, jadi murid derhaka. Memanglah jadi murid derhaka lah. Sama kat rumah pun derhaka, kat sekolah pun derhaka dengan guru. Lepas tu yang ke-8, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni mestilah benci. Kawan benci, Allah pun tak suka, Allah pun benci. Rasul lagilah tak suka. Orang yang tidak beradab dengan guru. Okey, yang last kali nombor 9, dipandang hina oleh masyarakat. Mungkinlah perangai kita yang tak berapa elok tu kan, tak beradab dengan guru, dengan ibu bapa, dengan sesiapalah. So masyarakat pun akan pandang hina. Tak kesedih hidup kita kena hina kat pandang masyarakat. Apa kata kena pandang hina oleh masyarakat? Kan sedih kan? So janganlah buat perkara yang tidak elok. Kenalah buat benda-benda baik kat dunia ni. Okey, next. Okey, ni doa. Muka surat 44. Doa untuk guru. Doa untuk guru. Inilah yang tadi yang cakap selalu berdoa untuk guru. Allahumma fir lana zunubana wali walidina wali masyaihina ikhina. Okey, wahai Allah, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami dan dosa guru-guru kami. Amin ya rabbal alamin. Selalulah berdoa untuk guru. Okey. Dah habis dah tajuk pergaulan bersama dengan guru. Okey, sekarang kita sambung tajuk pergaulan bersama orang alim. Okey, unit 3, pergaulan bersama orang alim. Orang alim pun kita nak bergaul dengan dia pun kena ada adab, kena ada cara. Bukan senang-senang jumpa bergaul je kan. Okey, di akhir pembelajaran murid dapat pertama, menyebut adab-adab pergaulan bersama orang-orang alim. Kedua, menyatakan fadilah beradab dengan orang alim. Tadi yang saya cakap lah, fadilah tu ialah kebaikan. Apa yang kita dapat bila kita beradab dengan orang alim. Okey. Yang ketiga, menyatakan akibat tidak beradab dengan orang alim. Samalah macam tadi. Dapat akibat juga kalau kita tidak beradab dengan orang alim. Okey, ni objektif dia. Bila awak belajar ni, awak akan dapatlah menyebut adab-adab pergaulan tu semua dengan menyatakan fadilah dan juga menyatakan akibat. Okey. Orang alim. Apa maksud orang alim? Okey. Orang alim ialah orang-orang yang pakar dalam hal agama atau ulama. Kadang-kadang orang panggil orang alim ni ialah ulama. Tu contoh yang diberi di dalam gambar itulah arwah ni Aziz. Ulama terkenal kan? Mungkin awak dah bayar-bayar adik-adik dah tak kenal dah.
mungkin kecil-kecil masa baby dulu. Mana nak ingat kan? Inilah arwah ulama yang terkenal. Okey, orang-orang yang pakar dalam hal agama. Itu maksud orang alim. Okey. Ada pergaulan bersama orang alim. Pertama, orang alim nak bergaul dengan orang alim pun kena ada adab. Tak kisahlah. Banyak benda sebenarnya awak kena belajar tentang adab. Tentang adab ni ialah meluas. Luaslah ilmu tentang adab. Okey, ada adab pergaulan bersama orang alim. Tengok buku teks muka surat 46. Yang pertama, memberi salam apabila bertemu. Sama lah dengan cikgu tadi pun. Kita beri salam apabila bertemu. Assalamualaikum. Assalamualaikum anak, enti. Kadang ada orang yang dah mahir Arab tu kan, anak, enti kan. Syekh, macam-macam gelaran lah. Okey, yang kedua, bercakap dengan bahasa yang sopan. Yang mestilah dengan siapa-siapa pun kita kena cakap dengan sopan. Tambah-tambah orang yang lagi berumur daripada kita. Okey, sentiasa merendahkan diri. Ya, kita ni dengan orang alim ni janganlah macam kita, walaupun kita tahu ilmu tu kan. Kita orang kata jangan meninggi-ninggikan apa yang kita ada tu. Kita kena rendah diri. Dengar nasihat orang alim dah ni tak. Alah, dia ni cakap benda sama. Orang tahulah. Contoh kan. Tak payahlah kawan dengan orang alim ni cakap benda sama. Tu orang alim ni dia bagi, orang kata apa, bagi teguran. Selalu kena ingat. Dia bagi apa, kata saling memperingati. Tu yang selalu sebut benda sama. Tapi kan ada setengah orang ni dia mudah bosan. Okey. Yang keempat ialah manis muka apabila bercakap dengan mereka. Ya, walaupun ada masalah rumah tangga ke, masalah apa-apa, masalah kerja sekolah ke, kita kena sentiasa manis muka. Manis muka ni maksud dia senyum. Tak masa marah. Kat mana-mana marah. Marah dengan orang lain, dekat situ pun marah. Contoh. Kita marah ni marah ala kadar. Dengan orang lain janganlah kan. Marah kat orang lain pula jadi mangsa kan. Biasalah manusia kan. Yang kelima, sentiasa mendengar nasihat mereka. Ya, mesti orang-orang alim ni kita kena dengar nasihat dia. Dia banyak pengalaman, merata-rata dia pergi timba ilmu, berdakwah, cari ilmu nak sampaikan ni. Cari cara dakwah dia tu, dia nak sebar dekat ni bukan calang-calang tau. Dia kena ada, orang kata apa, kena ada ilmu yang tinggi. Ustazah sendiri pun selalu mendekati orang alim sebab kita pun orang kata yelah manusia biasa. Kadang-kadang ingat, kadang tak ingat. Ustazah pun sama. Tu Ustazah pun selalu ingatkan awak kan. Okey. Yang keberapa dah? Yang keenam, sentiasa bersangka baik terhadap mereka. Kenalah selalu sangka baik. Kalau orang bagi nasihat tu kena sangka baik. Bukan dia nak hina kita ke nak kutuk kita ke apa. Kita kena terima dengan cara yang positif. Kalau rasa kita boleh buat, kita buat. Kita amalkan. Kita buat yang termampu. Allah ni pun dah pesan, buat apa yang Allah suruh. Jangan buat apa yang Allah larang. Maksudnya Allah larang tu kita jangan buat. Okey, yang ketujuh. Digalakkan menziarahi mereka. Ya, selalu-selalulah jenguk mereka. Selalu-selalulah menziarahi mereka. Dekatkan diri dengan orang yang lebih alim, orang alim. Dekatkan diri dengan orang alim. Orang-orang ulama ni. Dunia pun awak dapat, akhirat pun awak dapat kan. Okey, kita fadilah beradab dengan orang alim. Sebelah dia ialah akibat tidak beradab dengan orang alim. So kita bincangkan fadilah beradab dengan orang alim. Fadilah yang pertama, kebaikan yang pertama ialah mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti dapat rahmat. Orang kata dapat rahmat lah. Sebab kita pun dekat dengan orang alim, kita dapat ilmu lah kan. Ilmu tu kadang-kadang kita akan orang kata apa, gunakan, amalkan. Macam tu. Yang kedua, dihormati masyarakat. Mestilah masyarakat ni sayang orang-orang yang beradab dengan orang alim. Ustazah, macam tu kan. Awak pun sama kan, Ustazah, Ustaz, kan.
Okey, yang ketiga, berkat ilmu yang diberi. Sama orang alim bagi ilmu ni di dakwah dia tu. Berkat, insya-Allah. Okey, yang keempat, memperoleh keberkatan hidup, ya. Berkat dalam ilmu, berkat dalam hidup, kan? Hidup pun tenang, jiwa pun tenang. Okey, yang kelima, mendapat ilmu dan nasihat. Ya, dapat ilmu free, dapat nasihat free. Siapa tak nak, kan? Benda baik. Yang keenam, berjaya hidup di dunia dan di akhirat. Okey, orang yang berkejaya pun kalau dia mendekati para ulama, para orang alim ni, para orang-orang orang kata orang alim ni, dia akan berjaya hidup di dunia dan di akhirat. Kejayaan dia pun berjaya. Okey, kita tengok akibat tidak beradab dengan orang alim, muka surat 47 tu, buku teks awak. Okey, yang pertama, gesan orang yang tidak beradab dengan orang alim. Pertama, hidup tidak mendapat keberkatan. Mesti dah tak berkatlah hidup kita, kan? Yang kedua, dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah murka tau. Hina-hina orang alim ni. Dia sebar dakwah tapi kita duk hina-hina, kan? Tak baik. Positif lah. Benda yang baik kita ambil. Benda yang tak baik tu kita jangan ikut. Percaya pada diri kita sendiri. Ni jangan buat baik tak nak. Buat jahat percaya pula pada diri sendiri. Jangan. Kena selalu buat baik. Buat apa yang Allah suruh. Jangan buat apa yang Allah larang. Okey, tidak disukai. Yang ketiga, tidak disukai masyarakat. Mesti masyarakat tak sukalah orang-orang yang menyombong dengan orang alim ni, kan. Dah lah sombong, ilmu tak dapat, tak berkat lah apalah, tak nak buat apa yang Allah suruh. Semualah dapatlah. Tidak disukai oleh masyarakat. Okey, yang keempat, tidak disukai keluarga darakannya. Biasa perangai orang yang tidak beradab ni, dia akan ada. Buat benda-benda tak elok, dia akan ada. Sebab tu orang kata hidup kita kena ada iman, hidayah, petunjuk ilahi. Semua kena ada lah. Bukan nak jadi sempurna. Manusia ni tak akan pernah sempurna. Cuma kita kena ada iman lah dalam diri kita. Macam contoh, kalau orang-orang yang beriman ni, mesti dia tak akan buat benda jahat lah. Mesti kalau syaitan bisik, buat. Tapi kita selalu amalkan 3 kul ke, baca Quran ke, baca doa ke. Mesti macam, tak boleh lah buat macam ni, tak baik lah, kan. Mesti ada macam tu. Okey, bersifat sombong dan angkuh. Yelah tadi, orang yang tidak beradab mestilah dia akan sombong. Bukan ibarat apa orang sombong ni? Ibarat langit tu dia boleh pegang. Ibarat macam itulah. Saya bagi contoh. Sombong dan angkuh. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Okey. So, dah habis belajar ni, biasalah kena ada homework. Selamat mendengarlah pembelajaran saya untuk hari ini. Okey. Kerja rumah atau homework. Muka surat 33 hingga 38. Okey. Kelas, terima kasih banyak-banyak. Have a nice day. Selamat, orang kata apa, duduk di rumah, jaga diri, jaga kesihatan, duduk di rumah. Okey, macam itulah, kan. Okey, sekian saja pembelajaran kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye. Assalamualaikum.